nyanyian lagu Negaraku. Hadirin dan hadirat sekalian, dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang ke program Reaction Youth Engage, siri debat awam IIUM yang dianjurkan oleh Pusat Debat dan Oratori Dunia IIUM, IWON, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan serta siaran televisyen oleh media rasmi Astro Awani. Hadirin dan hadirat sekalian, saya Nana Farhana selaku pengacara majlis anda akan menemani anda sepanjang malam ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada hadirin dan hadirat di atas kerjasama yang diberikan dengan menghadirkan diri pada malam ini bagi menjayakan Reaction Youth Engage, siri debat awam IIUM yang pastinya menjadi satu platform percambahan idea-idea baru serta membincangkan isu-isu hangat dan viral yang perlu diberikan perhatian secara holistik. Siapa suka jadi keyboard warrior kat sini? Ni mesti ramai kan ni yang suka komen kat Twitter lah. Dah ada mengaku kat belakang tu. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita menjadi netizen yang berhemah dalam memberi komentar dan semoga perdebatan hari ini akan merangsang idea yang bernas serta pertimbangan akal yang rasional dan saksama. Meneruskan kesinambungan debat awam IIUM siri pertama September lepas, siri debat awam IIUM Reaction Youth Engage kini kembali buat siri kedua dengan topik yang lebih hangat dan mencetuskan kontroversi, iaitu topik apa? Iaitu umur minimum untuk berkahwin di Malaysia perlu diseragamkan kepada 18 tahun. Korang ni memang suka tajuk-tajuk kahwin ni kan? Itu yang semua kat depan datang ke depan tak sabar untuk kita sama-sama melihat perdebatan pada hari ini. Okey, baiklah, bagi memberkati majlis pada malam ini, saya menjemput saudara Zaiful Fazal untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam yang berbahagia ini kami menadah tangan memohon rahmat-Mu agar Engkau memberkati majlis kami pada malam ini. Ya Allah, ya Rahman, Engkau tambahkanlah ilmu pengetahuan di dalam diri kami dan jadikanlah kami sebahagian hamba-Mu yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan juga negara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqal ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la masrudan wa la mahruma. Ya Allah, Engkau jadikanlah pertemuan kami pada malam ini satu pertemuan yang kau berkati dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini satu perpisahan yang kau redai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih diucapkan kepada saudara Zaiful Faizal di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat, sebelum kita memulakan perdebatan pada malam ini, kita akan disajikan dengan tayangan video bingkisan dari siri pertama Reaction Youth Engage, siri debat awam UIA. Selamat menonton. The whistleblower who doesn't have government institutions, who do not have the funding and network, what about them? When the truth is decided by the government, these are the people who will be suppressing the most. And while you say, trust the government, trust the government, trust the government, I don't. Because I believe that the success of the law should stand on its own footing. The law should not be determined on who governs or who is elected, because that is the tyranny of a democracy. This might be a good government, but in 5 to 10 years time, we might change. I might be the Najib Razak, Nauzubillah bin Zalik. Unfortunately, your side of free market discourse and a lack of government intervention is what killed this man. And unfortunately, you're going to have to defend on your side what you're going to do about it, because unfortunately, what's happening right now simply isn't enough. Fake news is weaponized right now to push violence towards people who can't defend themselves. Berikan tepukan yang paling gemuruh di atas bingkisan siri pertama Reaction Youth Engage. Hadirin dan hadirat sekalian, anda tak sabar ke menyaksikan debat yang akan dimulakan sebentar saja lagi? Tak sabar? I can't hear you. Are you guys excited? Are you guys excited? Biar kita sikit tapi berkualiti ya. Okay? Pada malam ini, hadirin dan hadirat sekalian, kita akan menyaksikan perdebatan yang cukup hangat, ya, yang akan dipentaskan secara langsung di Astro Awani. Dan hadirin dan hadirat, tanpa membuang masa, saya menjemput para pendebat dan moderator berada di pentas utama dan duduk di posisi yang telah disediakan bagi kita memulakan siri debat awam UIM pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dengan ini, saya menyerahkan majlis kepada Puan Moderator Cynthia Eng, penyampai dari Astro Awani. Dipersilakan. Testing, testing. Terima kasih, Nana. Salam sejahtera, selamat petang. Saya Cynthia dari Astro Awani dan saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada UIA kerana menjemput saya menjadi moderator. Dan selain itu, saya juga ingin menyatakan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk menghadiri debat ini. Apalagi kita tahu match semifinal Thailand-Malaysia sedang berlangsung. Good luck to Harimau Malaya.
Dan saya juga mahu mengucapkan terima kasih kepada para pendebat yang sudi untuk membahas topik yang menarik hari ini. Okey, baik. Sebelum kita memulakan sesi debat ini, ada beberapa peraturan ataupun house rule yang saya ingin kongsikan. Untuk penonton, diingatkan bahawa debat ini dirakam. Ya, jadi anda akan muncul di TV, kamera-kamera ada di tepi, ada di belakang anda. Dan rakaman debat ini akan disiarkan di saluran 501 Astro Awani pada jam 11 malam nanti, serta siaran ulangan pada esok jam 8.45 petang dan juga pada Ahad ini pada jam 5.30 petang. Oleh itu, saya ingin memohon kerjasama semua hadirin untuk minimumkan perbualan dan juga letakkan telefon bimbit dalam silent mode. Okey? Juga saya ingin mohon kerjasama supaya hadirin tidak meninggalkan dewan ketika pendebat sedang berucap dan juga tidak membuat gangguan terhadap pendebat semasa sesi perdebatan. Okey, yang itu untuk penonton. Dan untuk para pendebat pula, semua pendebat diharapkan agar saling hormat menghormati. Unsur sindiran atau sedikit cenaka dibenarkan, tetapi serangan peribadi itu sama sekali tidak digalakkan, ya. Kerana semua kata-kata anda akan ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia, bukan sahaja di TV tapi juga kini tengah live stream di Facebook. Jadi sila jaga penggunaan bahasa dan kata-kata. Dan akhir sekali, pendapat yang diberi dalam sesi debat ini adalah pandangan peribadi pendebat, namun perlu diingatkan bahawa ia tidak melambangkan pendirian persatuan ataupun institusi yang diwakili mereka. Baik, seterusnya, format debat malam ini, ya. Dua pendebat muda akan terlebih dahulu memulakan debat dengan masa 5 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat dan kita akan mulai dengan pihak pencadang di kanan saya. Selepas itu, pendebat utama akan meneruskan pendebatan dan dengan masa 10 minit juga kita mulakan dengan pihak pencadang. Dan setelah berakhirnya ucapan pendebat utama dari pihak pembangkang pula, sesi soal jawab akan dimulakan dan sesi ini hanya akan berlangsung selama 30 minit. Dan berakhirnya sesi soal jawab, pendebat utama bagi kedua-dua pihak akan kembali untuk membuat ucapan penggulungan masing-masing. Baik, sesi penggulungan akan dibuat oleh setiap pendebat utama bagi kedua-dua belah pihak dan sesi ini pula dimulakan dengan pihak pembangkang. Mereka mempunyai 4 minit untuk setiap mendebat. Baik, saya rasa kita pun sudah bersedia untuk memulakan debat malam ini. Adakah production Astro Awani sudah bersedia untuk roll? Dan ini adalah Debat Awani edisi Reaction Youth Engage Siri Debat Awam IIUM. Kami bersiaran dari Dewan Kebudayaan UIA di Gombak. Reaction Youth Engage merupakan siri debat awam IIUM yang dibawakan khas oleh Pusat Debat dan Oratori Dunia Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan mendapat sokongan daripada Kementerian Belia dan Sukan. Ianya antara agenda dan juga hasrat Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ke arah menjadikan Malaysia a debating nation dan secara tidak langsung membentuk masyarakat yang lebih intelektual. Meneruskan kesinambungan debat awam siri pertama yang berlangsung pada September lepas, debat kali ini kembali dengan siri kedua dengan topik yang lebih segar dan terkini. Ini seiring dengan Iltizam Malaysia Baharu di mana inisiatif ini adalah untuk mewujudkan warga negara yang mengambil peduli dan secara tidak langsung juga terlibat dalam pelaksanaan dasar-dasar negara. Komitmen ini dibuat kerana kita
menyedari keperluan untuk sentiasa menilai semua kenyataan dan juga tindakan pembuat dasar bagi menghasilkan dasar yang lebih mesra rakyat, terutamanya kepada anak-anak muda seperti anda. Semangat anak muda perlu disepadukan dalam penghasilan dasar dengan cara kita meletakkan mereka sebagai golongan yang menjuarai isu-isu nasional. Maka pentas siri debat awam IIUM ini dilihat mampu meneruskan aspirasi tersebut. Baik, untuk makluman penonton di rumah dan juga di Dewan, kita sebelum ini juga telah menjalankan satu sesi undian pra-debat di laman Twitter melalui akaun Twitter @reactionyouth1. Polling tersebut dibuka pada 4 Disember semalam dan baru sahaja ditutup pada jam 7 petang tadi. Dan kami telah menerima respon yang amat memberangsangkan. Lebih 13,444 undian bertanyakan sama ada umur minimum untuk berkahwin di Malaysia perlu diseragamkan kepada 18 tahun. Dan mari kita lihat keputusannya. 62% mengundi perlu, sementara 38% mengundi tidak perlu diseragamkan. Baik. Dan untuk penonton Dewan ini juga, Twitter pasca debat akan dibuka selepas berakhirnya sesi penyampaian hujah daripada kedua-dua pihak dan ia akan dibuka sepanjang sesi soal jawab berlangsung nanti. Jadi jangan lupa untuk log on ke Twitter dan ambil bahagian dalam undian tersebut. Okey, tanpa melanggarkan masa, mari kita mulakan debat malam ini. Topik debat malam ini, umur minimum untuk berkahwin di Malaysia perlu diseragamkan kepada 18 tahun. Mengapa topik ini dipilih? Perkahwinan melibatkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun bukan fenomena baru, namun ia semakin menjadi isu di kalangan masyarakat. Akhir-akhir ini, saya rasa umum tahu banyak kes dilaporkan di mana gadis sekecil 10-11 tahun dikahwinkan kepada lelaki yang sudah berusia. Dan saya rasa baru-baru ini juga ada kes di Kelantan di mana seorang gadis berusia 15 tahun menjadi isteri kedua kepada lelaki seorangnya berusia 44 tahun. Ramai selepasnya yang bertanyakan kenapa kanak-kanak ini yang sepatutnya berada di bangku sekolah dikahwinkan pada usia yang begitu muda sekali. Apa yang terjadi? Maka pada hari ini kita dapat lihat terdapat pertembungan di antara dua aliran. Satu pihak inginkan solusi dengan menaikkan had umur minimum untuk berkahwin kepada 18 tahun dalam semua kerangka undang-undang. Ya, ini termasuk undang-undang syariah, perkahwinan sivil, perkahwinan adat tanpa sebarang pengecualian dan ini selaras dengan Konvensyen Hak Asasi Manusia. Sementara itu, satu lagi pihak berpendapat bahawa status quo yang memberi kuasa kepada mahkamah mencukupi dan perlu dikekalkan. Jadi, malam ini kita mahu setiap pendebat kita beri pandangan untuk merungkai isu ini dan inilah peluangnya kerana kita tidak perlu berpolemik di media sosial, di media massa. Ini pentasnya untuk kita berdebat dengan terbuka dan matang. Okey, kini tiba masanya saya ingin memperkenalkan para pendebat kita malam ini. Mewakili pihak pencadang, pembahas muda pertama, Nur Syafiqah Muhammad Paris. Nur Syafiqah berusia 19 tahun merupakan juara bagi pertandingan debat terbuka ilmu khas detik. Beliau kini merupakan seorang pelajar tahun pertama jurusan ekonomi di UIA. Mewakili pihak berbangkang, pembahas muda kedua, Muhammad Nafa Muhammad Hanifah, hanya berusia 16 tahun dari Sekolah Islam Al-Amin Gombak. Beliau merupakan juara pertandingan debat antara sekolah UIAM 2018. Okey, kini tiba masanya untuk memperkenalkan pembahas utama kami, heavyweight kami. Mewakili pihak pencadang, Exco bagi Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Adun Seberang Jaya dari Parti Keadilan Rakyat, Dr. Afif Bahadin. Silakan. Sementara mewakili pihak pembangkang, beliau merupakan alumni debat Bahasa Melayu IIUM,
Beliau menjuarai pertandingan debat diraja tahun 1999, merupakan pengamal undang-undang dan kini pengarah Jabatan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Dewan Pemuda PAS Malaysia, Saudara Wan Rohimi Wan Daud. Okey. Baik, mari kita mulakan debat malam ini. Saya ingin menjemput Nur Syafiqah mewakili pihak pencadang untuk mulakan debat. Anda mempunyai 5 minit. Silakan. Tatkala lelaki berusia 41 tahun mengambil keputusan untuk bernikah dengan seorang gadis yang baru sahaja berumur 11 tahun, rakyat Malaysia mula untuk menyedari bahawa perkahwinan bawah umur bukanlah satu isu mainan tetapi perkara yang perlu untuk dititik beratkan. Maka, atas dasar tanggungjawab untuk menjaga kebajikan kanak-kanak di seluruh Malaysia, saya berasa terpanggil untuk menyokong usul iaitu umur minimum untuk berkahwin di Malaysia perlu diseragamkan kepada 18 tahun. Warga Dewan, perdebatan kali ini adalah untuk kita berbincang sama ada perlu atau tidak perlu untuk kita menyeragamkan umur minimum berkahwin kepada 18 tahun dan bukan mengenai boleh atau tidak boleh. Sebab dalam perkara 76(1)A Perlembagaan Persekutuan membenarkan undang-undang untuk digubal sekiranya tersenarai dalam senarai negeri, sekiranya ingin termasuk isu perkahwinan, sekiranya hendak melaksanakan treaty. Dan di Malaysia, kita telah pun meratifikasi Convention of the Right of the Child dan Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women yang telah meletakkan umur minimum berkahwin kepada 18 tahun, menjawab mengapa kerajaan ingin menyeragamkan umur minimum berkahwin kepada 18 tahun. Dan kami menjangkakan perwakilan pembangkang untuk berbincang mengenai perspektif agama yang juga perlu untuk dititik beratkan. Tetapi perlu untuk kita ketahui bahawa agama tidak meletakkan perkahwinan sebagai isu sawabit yang tidak boleh untuk diubah seperti solat dan akidah. Tetapi perkahwinan termasuk dalam perkara al-mutaghayyirat iaitu perkara furuk yang mengambil kira situasi semasa. Ini menggambarkan bahawa ia adalah perkara fleksibel dan boleh diregulisasi oleh pihak pemerintah. Jadi, apabila pihak pemerintah merasakan bahawa perkahwinan bawah umur ini mendatangkan lebih banyak kemudaratan berbanding kebaikan, maka perlulah untuk kita menyeragamkan umur minimum berkahwin kepada 18 tahun. Jadi, jika kami boleh untuk membuktikan wujudnya mudarat-mudarat sekiranya kita membenarkan perkahwinan bawah umur, maka tidak ada ruang lagi untuk mereka menafikan perkara ini, melainkan untuk bersetuju dengan usul perdebatan. Antara mudarat-mudarat perkahwinan bawah umur, pertama, penafian hak untuk berpendidikan. Kedua, meningkatkan risiko komplikasi kesihatan. Ketiga, pengeksploitasian kanak-kanak. Dan keempat, keganasan dalam rumah tangga ataupun domestic violence. Warga Dewan, suka untuk saya bawa anda untuk kita sama-sama berpijak kepada paksi realiti bahawa masyarakat hari ini terlalu selesa dengan pemikiran bahawa perkahwinan boleh membawa keluar daripada kepompong kemiskinan. Perkahwinan boleh untuk menangani masalah sosial. Sedangkan perkahwinan bukanlah solusi kepada perkara ini. Ia bukan solusi jangka masa panjang, tetapi ia adalah solusi jangka masa pendek. Pun begitu, ia bukanlah satu penyelesaian, tetapi satu pengkhianatan dan penghinaan. Bayangkan warga Dewan, kemiskinan akan terus berlaku sekiranya kita membenarkan perkahwinan. Pendidikan masih lagi terabai sekiranya kita membenarkan perkahwinan bawah umur. Dan akhirnya mereka tidak boleh untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Bayangkan bila kanak-kanak tidak berpendidikan ini berkahwin dan mereka mempunyai anak, mereka akan meneruskan kitaran ini dan akhirnya kitaran kemiskinan itu tidak boleh untuk kita ubah.
kata, sekiranya kita bersetuju untuk membenarkan perkahwinan bawah umur, ia memberikan satu mesej moral bahawa masyarakat tidak perlu untuk mencari jalan penyelesaian kepada kedua-dua isu yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Dan tindakan yang tidak diambil oleh kerajaan juga telah menunjukkan bahawa masyarakat menerima perkahwinan bawah umur sebagai satu jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah sosial, untuk menangani isu kemiskinan warga dewan sekalian. Jadi, apa keadaan seragam di perwakilan kami hari ini? Keadaan penyeragaman ini ialah apabila semua individu di Malaysia yang ingin berkahwin perlulah mencapai umur minimum 18 tahun tanpa sebarang pengecualian. Hujah pertama, penafian hak untuk berpendidikan. Ada dua situasi. Pertama, sekiranya mereka ingin bersekolah tetapi telah pun berkahwin, suami tidak membenarkan sebab pada fahaman mereka, apabila mereka telah berkahwin, yang bertanggungjawab untuk menjaga keluarga adalah si suami dan bukannya isteri. Dan kedua, sekalipun mereka boleh untuk mendapatkan pendidikan selepas berkahwin, kita masih lagi tidak boleh untuk membenarkan perkara ini untuk berlaku sebab mereka tidak akan mendapat pendidikan yang berkualiti. Mereka pergi ke sekolah, ada stigma daripada masyarakat. Masyarakat akan mengejek mereka bahawa anda berkahwin sebab anda telah terlanjur, anda berkahwin sebab anda berzina. Akhirnya mereka akan keciciran dalam pendidikan. Dan Dr. Mazli juga pernah menunjukkan statistik bahawa sebanyak 0.29% keciciran dalam pendidikan rendah, faktor utamanya perkahwinan bawah umur. Akhirnya kita perlu untuk menyeragamkan umur minimum berkahwin kepada 18 tahun. Saya lebih rela berjaga malam untuk menyeimbangkan prinsip perakaunan. Saya lebih rela berjaga malam untuk menyiapkan latihan matematik tambahan daripada saya berjaga malam untuk melayan suami dan membuat susu untuk anak saya. Sebab saya percaya pendidikan adalah perkara yang perlu untuk diperjuangkan dan pendidikan tidak boleh untuk dikesampingkan. Mohon usul diterima. Assalamualaikum. Terima kasih Syafiqah membuka hujah dengan begitu hebat sekali. Seterusnya saya ingin menjemput speaker muda dari pihak pembangkang, Muhammad Nafa Muhammad Hanifah. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan buat semua dan selamat malam. Hadirin dan hadirat, di perwakilan pembangkang, kami tidak pernah bersetuju untuk kita menggalakkan idea untuk kita memperamaikan lagi kanak-kanak untuk berkahwin. Namun kita perlu untuk sedar, dalam keadaan semasa ada sesetengah kes di mana kita tidak boleh untuk menghalang kanak-kanak ini untuk berkahwin. Dan kahwin inilah merupakan satu jalan untuk mereka bukan keluar daripada kelompok kemiskinan, tetapi untuk meneruskan kehidupan warga dewan sekalian. Itu hakikat yang kita perlu untuk terima sekarang. Baik, apa sebenarnya masalah daripada pembawaan dan juga penghujahan yang dilakukan oleh perwakilan kerajaan? Pada tanggapan mereka, apabila pada hari ini kita membenarkan kanak-kanak ini untuk berkahwin sebelum mereka berumur 18 tahun, ianya akan membuka ruang kepada eksploitasi, akan membuka ruang kepada keadaan yang tidak sesuai bagi kanak-kanak itu dan sebagainya. Kerisauan ini tidak relevan kerana tahukah anda dalam peruntukan undang-undang semasa, mana-mana perkahwinan yang melibatkan mereka di bawah umur 18 tahun akan dinilai dan ditentukan oleh mahkamah. Maksudnya, mahkamahlah yang akan menentukan mereka ini layak ataupun tidak untuk berkahwin, dan andai kata mereka ini layak, mereka dapat untuk meneruskan pendidikan dan sebagainya, mahkamah akan luluskan. Maksudnya tidak ada isu yang dibawakan oleh saudari Syafiqah Paris sebentar tadi. Jadi apa sebenarnya pembawaan di perwakilan pembangkang? Kami percaya dalam keadaan semasa kita tidak perlu untuk menyeragamkan umur minimum untuk berkahwin di Malaysia kepada 18 tahun. Kerana dalam keadaan semasa kita perlu untuk sedia di mana pada hari ini keperluan bagi masyarakat itu berbeza-beza. Saya faham ada yang di antara kita mengatakan bahawa kepentingan paling utama adalah pendidikan. Namun tidak, ada masyarakat di luar sana merasakan bahawa pendidikan ini merupakan satu kemewahan bagi mereka. Apa yang penting untuk mereka adalah untuk makan.
minum dan meneruskan kehidupan warga dewan sekalian. Tahukah anda, dalam keadaan semasa, dalam perundangan Malaysia kita sudah pun menetapkan di bawah Akta Pembaharuan Perkahwinan dan juga Penceraian 1976 dan juga enactment keluarga Islam bagi setiap negeri, kita telah pun memperuntukkan di mana mahkamah lah yang akan menilai sesebuah kes itu dan juga meluluskan perkahwinan di bawah umur 18. Dan juga, tahukah anda, dalam keadaan semasa, bagaimana pada hari ini ramai yang mengatakan bahawa ini akan membuka ruang kepada eksploitasi dan juga sebagainya. Perkara ini juga tidak relevan kerana tahukah anda, dalam peruntukan dan juga apa yang difokuskan oleh mahkamah inilah yang akan menilai kapasiti mereka. Dan juga kami faham dalam keadaan semasa kita tidak boleh untuk menghalang mereka daripada berkahwin di bawah umur, kerana tahukah anda apa sebenarnya masalah dalam keadaan semasa adalah untuk kita bagaimana kita dapat untuk menghalang masyarakat daripada melakukan perkahwinan dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya pembawaan di perwakilan pembangkang? Kami percaya dalam keadaan semasa pembaharuan ataupun perubahan yang kita perlu lakukan adalah untuk kita menetapkan sebuah SOP yang lebih jelas dan juga SOP yang lebih ketat untuk kita membenarkan perkahwinan di bawah umur, dan bukannya kita menyeragamkan hak umur untuk berkahwin kepada 18 tahun. Dan mengapakah pembawaan ini jauh lebih baik daripada kita menghalang dan juga menyeragamkan umur minimum ini kepada 18 tahun? Saya suka untuk memberikan anda semua sebuah situasi. Katakanlah pada hari ini ada dua kelompok masyarakat. Masyarakat yang merasakan bahawa perkahwinan di bawah umur ini merupakan satu keperluan bagi mereka, dan juga ada sekelompok masyarakat yang mungkin suka-suka sahaja untuk berkahwin di bawah umur. Andai kata kita menyeragamkan umur minimum untuk berkahwin kepada 18 tahun, kedua-dua golongan sudah tidak boleh untuk berkahwin. Tetapi kalau kita meletakkan kepada masyarakat mahkamah lah yang akan menentukan siapa yang layak dan siapakah yang juga berhak untuk berkahwin pada di bawah umur 18 tahun. Dan inilah perkara yang terbaik sebagai jalan penyelesaian di perwakilan pembangkang. Sebab itu kami percaya umur minimum untuk berkahwin di Malaysia tidak perlu untuk diseragamkan kepada 18 tahun. Saya faham mungkin dalam Dewan pada hari ini menyatakan bahawa pendidikan itu yang lebih penting. Namun saya percaya bahawa ada setengah kes di luar sana yang merasakan bahawa untuk meneruskan kehidupanlah perkara yang lebih perlu untuk diutamakan. Sebab itu saya percaya usul hari ini tidak boleh untuk diterima. Assalamualaikum. Terima kasih Naufal, hujah beliau. Mahkamah sedia ada, undang-undang yang sedia ada sudah mencukupi untuk menilai sama ada kanak-kanak sedia berkahwin atau tidak. Itu hujahnya. Dan sekarang kita mahu mendengar hujah daripada speaker utama pihak pencadang, Dr. Afif Bahadir. Silakan. Anda mempunyai 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Naufal. Pertamanya, kita kena sedar bahawa hari ini isu perkahwinan di bawah umur ini lebih membawa kemudaratan berbanding membawa kebaikan dan juga penyelesaian atau solusi seperti yang dicadangkan oleh Naufal, iaitu perkahwinan ini adalah satu keperluan untuk meneruskan kehidupan. Untuk meneruskan kehidupan yang perlu bukan perkahwinan, yang perlu adalah pendidikan. Pendidikan yang harus ditekankan. Bila ada berlaku situasi seperti ini, yang mana ada anak-anak kita berumur bawah 16 tahun, bahkan semuda 11 tahun terpaksa berkahwin, kononnya untuk keluar daripada jurang kemiskinan. Ini adalah satu masalah. Kalau kita lihat statistik tadi, antara negeri-negeri yang paling ramai membenarkan perkahwinan atau berlaku dan berlangsungnya perkahwinan bawah umur ini, malangnya adalah negeri Sarawak, Kelantan dan Sabah. Negeri-negeri yang terkenal dengan taraf kemiskinan yang tinggi. Kegagalan itu bukan kegagalan masyarakat, tetapi kegagalan kerajaan untuk memastikan rakyatnya tidak hidup dalam kemiskinan. Ini kita kena jelas. Perkahwinan bawah umur bukan solusi. Bahkan kalau dikatakan bahawa solusi, bahawa perkahwinan bawah umur atau benarkan perkahwinan awal ini, maka akan mengelak daripada isu-isu sosial, isu-isu masalah sosial. Saya rasa itu adalah kenyataan yang paling dangkal sekali. Kerana kalau kita lihat dari dulu lagi budaya perkahwinan bawah umur ini dibenarkan, adakah masalah sosial selesai? Tidak. Masalah sosial akan hanya selesai dengan pendidikan, bukan perkahwinan. Sebab itu saya
tidak terkejut dengan pandangan yang dikeluarkan oleh pihak pembangkang, kerana inilah pandangan lama atau aliran lama yang dibawa untuk mempertahankan amalan ini. Sekarang kita kena faham, dalam Malaysia kita ada sistem di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Dan tadi rakan saya, Saudara Syafiqah telah menyebut bahawa kita ingin memenuhi tuntutan atau apa yang telah kita janjikan untuk dilaksanakan di peringkat antarabangsa, iaitu untuk menjamin hak asasi kanak-kanak terutamanya di dalam negara kita. Saya ingin sebut bahawa bila saya sebut tadi kemudaratan yang lebih banyak berlaku apabila berlakunya perkahwinan di bawah umur ini, antara perkara-perkara utama yang sering berlaku, saya telah gariskan beberapa perkara dan merujuk kepada artikel atau kajian yang telah dibuat oleh Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal daripada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk UNICEF dalam Child Marriage Working Paper 2018. Antara pencabulan-pencabulan hak yang berlaku terhadap anak-anak ini adalah menurut Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, perkahwinan kanak-kanak adalah satu gejala yang menjurus ke arah pencabulan hak kanak-kanak dan juga menggalakkan lagi keganasan janda. Mereka ini terdedah kepada pencabulan daripada hak mereka untuk menikmati usia kehidupan zaman kanak-kanak. Sepatutnya mereka ada di sekolah. Sepatutnya mereka bermain dengan kanak-kanak yang lain. Tetapi sekarang mereka terpaksa berada di rumah. Dia subjected, terpaksa duduk di rumah. Kalau dah ada anak, kena jaga anak. Kalau suami balik, kena jaga suami. Walhal mereka ini sepatutnya bermain dengan rakan-rakan sebaya. Mungkin bersukan dan berolahraga di sekolah. Boleh pergi ke perpustakaan bersama-sama. Ini yang sepatutnya kita angkat dalam kehidupan setiap anak-anak yang ada dalam Malaysia pada hari ini. Dalam masa yang sama juga, ia juga mencabuli dan menafikan hak mereka daripada mendapat pendidikan yang selayaknya sehingga umur 18 tahun. Kita kena ingat, setiap daripada kita sini, satu masa nanti akan menjadi bapa dan menjadi ibu. Saya Alhamdulillah seorang bapa. Saya takkan benarkan anak saya berkahwin sebelum umur 18 tahun. Bahkan saya tengah fikir tak nak bagi dia pakai handphone sebelum umur 18 tahun. Cuma, adakah kita nak benarkan anak orang lain kerana, oh ni anak orang lain, maka bolehlah dia kahwin umur bawah daripada 18 tahun. Saya nak tanya pada rakan-rakan di sini, jika anda mempunyai anak nanti, saya percaya Cik Wan ada anak dah, adakah anda akan benarkan anak-anak anda untuk berkahwin bawah daripada umur 18 tahun? Saya pasti dalam dewan ini pun majoriti jawapannya tidak. Jadi kenapa kita nak benarkan ada pula kelompok diberikan ruang untuk benarkan anak-anak ini berkahwin pada umur bawah 18 tahun. Dalam masa yang sama, kebetulan saya seorang doktor perubatan, saya kena bercakap sikit soal perubatan. Kalau berlaku contoh seorang wanita berumur, anak perempuan berumur 16 tahun, datang ke hospital, patah kaki. Bila dia patah kaki, kena buat operation, kena buat pembedahan. Bila nak buat pembedahan, kena sign consent form. Borang untuk surat kebenaran untuk membuat pembedahan. Tetapi sebagai seorang minor yang berumur 16 tahun, dia tidak boleh menandatangan. Kerana dia belum dianggap sebagai mencapai usia matang. Maka di situ, agak ironi kalau kita benarkan mereka ini untuk berkahwin, tetapi kalau kaki dia patah, dia tak boleh sign untuk benarkan operation atau pembedahan dibuat ke atas dirinya. Jadi sebab itu, saya sebut tadi, dari segi kesihatan, perkahwinan kanak-kanak ini juga menjurus kepada banyak kemudaratan. Kalau kita lihat, antara risiko yang paling utama adalah risiko mengandung awal atau mengandung pada usia yang begitu muda. Dalam kajian yang dibuat oleh International Center for Research on Women, kanak-kanak berumur 15 tahun ke bawah adalah 5 kali lebih berisiko untuk menghadapi kematian ketika mengandung atau melahirkan anak berbanding wanita yang berumur 20-an. Ini telah terbukti dalam kajian perubatan. Mereka yang berumur 18 tahun ke bawah mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk membentuk komplikasi ketika mengandung. Dan dalam masa yang sama,
kerana mereka belum mencapai lagi kematangan fizikal dan ini adalah kerana organ-organ reproduktif mereka masih lagi belum terbentuk dengan sepenuhnya. Jadi ini antara kemudaratan dari segi kesihatan. Dan kalau kita lihat kadar mortality infant atau kematian bayi di kalangan ibu-ibu yang berumur 18 tahun ke bawah adalah 60% lebih tinggi berbanding dengan mereka yang berumur 20-an atau 30-an yang melahirkan anak. Dan ini menunjukkan lagi bahawa mereka ini belum lagi mencapai usia matang. Sebab itu mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi. Bukan hanya matang dari segi fikiran, tetapi juga matang daripada segi fizikal untuk menjalani kehidupan yang dipanggil sebagai kehidupan perkahwinan, menjadi seorang isteri, menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang wanita dalam masyarakat. Dalam masa yang sama, kita pun tahu dari segi psikologinya, anak-anak yang berkahwin pada usia yang begitu muda, lebih-lebih pula kepada suami yang berusia tua, mereka akan mempunyai masalah inferiority. Personality mereka akan hancur. Mereka tidak akan dapat mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Walhal hari ini kita tahu bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang ingin melahirkan generasi-generasi tidak kira lelaki atau wanita, tetapi adalah generasi yang mampu berdikari, generasi yang merdeka dan mampu menyumbang kepada negara. Jadi sebab itu, kawan-kawan sekalian, yang saya nak sampaikan di sini, perkahwinan bawah umur ini atau had umur perkahwinan ini harus kita seragamkan kepada 18 tahun. Tidak lagi perlu kita debatkan. Twitter pun dah menang tadi. Jadi saya harap kawan-kawan saya terima sajalah. Kerana sekarang ini yang perlu kita debatkan, yang lebih bermakna untuk kita debatkan adalah bagaimana kita nak menyelamatkan anak-anak yang terpinggir, anak-anak yang terbelenggu dalam kemiskinan dan bagaimana kita nak memastikan mereka ini juga mendapat pendidikan. Sebab itu saya setuju ada banyak negeri sekarang ini, termasuk negeri saya Pulau Pinang, sekarang bergerak ke arah untuk menjadikan umur 18 dan diseragamkan sebagai umur had, umur perkahwinan untuk rakyat Malaysia. Sebenarnya, saya percaya saudara Wan daripada Kelantan baru ni ada sidang meja bulat menyebut bahawa perkahwinan kanak-kanak adalah satu keperluan. Saya nak bawa semua anggota Dewan ini kepada satu fakta. Sebenarnya, sidang meja bulat yang dibuat ini adalah yang baru-baru ini. Untuk makluman semua, di negeri Kelantan, Yang Berhormat Timbalan Menteri Besar sendiri, Datuk Muhammad Amar, telah melancarkan satu dasar kanak-kanak fitrah di Kelantan, di Kota Baru pada 28 Mac 2018. Disempurnakan oleh beliau yang membahaskan soal umur baligh dan umur rusyd. Umur baligh itu disebut, ya betul, baligh, umur baligh. Umur rusyd ini adalah umur matang. Dan umur matang yang ditetapkan di dalam dasar kanak-kanak fitrah ini oleh negeri Kelantan pada 28 Mac lepas adalah untuk menetapkan umur kanak-kanak wanita ini pada umur 18 tahun. Ini disahkan pula, saya quote tadi itu daripada Harakah. Yang kedua ini disahkan pula oleh Yang Berhormat Senator Puan Asma Hussein dari negeri Kelantan, dari PAS, yang menyebut di Dewan Negara pada 27 Ogos 2018. Maka kalau semua dah setuju, saya ingat selesailah debat malam ni. Terima kasih. Terima kasih Dr. Afif atas hujah tersebut dan kini kita mendengar respon daripada saudara Wan Rohimi pula. Perkahwinan kanak-kanak adakah satu keperluan? Kita tanyakan beliau. Silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para hadirin sekalian, hari ini pembangkang bermula dengan kaki yang tempang. Kerana sebelum daripada debat malam ini diadakan, mereka telah melancarkan Twitter post untuk mempengaruhi Dewan pada malam yang berbahagia ini. Sedang hadirin sekalian,
Tajuk pada malam ini, umur minimum untuk berkahwin di Malaysia perlu diseragamkan kepada 18 tahun. Perdebatan yang sepatutnya berlaku ialah bagaimanakah beza di antara 16 ke 18 dapat memberi manfaat atau menyelesaikan masalah yang dikatakan berlaku dalam negara ini. Apa yang ditunjukkan oleh mereka ialah di luar konteks. Puteri cantik yang pertama bangun bercerita tentang kes Gua Musang, wanita berumur 11 tahun. Tidak ada kena-mengena dengan tajuk. Kalaupun dinaikkan kepada 18 tahun, ia tetap satu permohonan yang tidak membuktikan apa-apa. Begitu juga dengan YB Dr. Afif. Hebat dia serang kerajaan negeri Kelantan. Maklumlah saya daripada Kelantan. Tidak mengapa, saya akan tunjukkan kepada sidang dewan para hadirin dan hadirat sekalian. Mari kita mulakan. Kenapa kami di barisan pihak pembangkang akan menyatakan bahawa kita perlu mengekalkan status quo. Tidak perlu pun untuk diseragamkan kepada umur 18 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda, kalau kamu mampu maka kahwinkanlah. Maka kahwinilah. Apa umur muda yang ditafsirkan dalam konteks syariah, dalam konteks hukum syarak? Iaitu umur yang mencapai keupayaan untuk bernikah. Sarjana Islam, para fuqaha, bahkan mufti-mufti di negara kita, sejak sebelum daripada merdeka, menerima pakai pendapat fuqaha, menerima pakai keseluruhan prinsip ini, lantas mengkanunkan enakmen keluarga Islam di setiap negeri daripada sebelum merdeka, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menerima pakai ini dan ratusan tahun kita sebenarnya tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah. Apa yang berlaku, saya akan tunjukkan satu persatu. Bahawa apa yang sebenarnya berlaku tidak ada kaitan dengan umur 16 untuk diseragamkan kepada 18 tahun. Fokus perdebatan hari ini perlu jelas. Bahawa kita nak cadangkan, mereka bukan saya membangkang. Mereka cadangkan supaya diseragamkan kepada 18 tahun. Apa hujah? Tidak ada. Para hadirin sekalian, mereka bermula dengan mengatakan soal pendidikan. Yang pertama, mereka menyatakan bahawa kalau dibenarkan berkahwin umur 16 tahun ke bawah, maka akan terencatlah pendidikan. Kita berada dalam sistem ini selama lebih 61 tahun. Beliau, Dr. Afif, pasangannya adalah lahir daripada sistem yang membenarkan pernikahan daripada 16 tahun ke atas. Saya lahir daripada rahim seorang ibu yang masa berkahwin umurnya 15 tahun. Tetapi saya berdiri di sini sebagai seorang peguam. Dan saya berdiri mewakili Universiti Islam Antarabangsa sebagai seorang yang pendebat yang baik. Padahal saya nak tunjukkan kepada kita bahawa di sana apabila hukum syarak digubal, dikanunkan, di sana ada falsafah yang perlu kita faham. Kita tidak boleh mengukur diri kita dalam konteks Malaysia dengan falsafah hak asasi acuan barat. Rakan saya Dr. Afi menyebut kita perlu menyeragamkan kepada 18 tahun dengan merujuk kepada CEDAW, Convention on the Elimination of Discriminations Against Women. Dokumen ini dilahirkan pada tahun 1975, sebaya dengan saya. Beliau juga merujuk kepada CRC, katanya Convention Child Abuse.
Para hadirin sekalian, konvensyen ini kita kena hati-hati bahawa ini adalah acuan barat. Mereka tidak memberikan pertimbangan dalam konteks hukum syarak. Mari kita lihat kenapa Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada tahun 2015 membenarkan, mengharuskan perkahwinan di bawah umur bawah 16 dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ialah menjaga kemaslahatan. Mufti Wilayah Datuk Seri Sahibus Samahah, Datuk Seri Al-Bakri juga bersetuju. Walaupun kerajaan ada kuasa untuk regulate ataupun mengkanunkan umur yang lebih tinggi, tetapi di sana perlu diingat kebenaran untuk memberikan kebenaran kanak-kanak bawah umur berkahwin adalah berdasarkan maslahah. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya peruntukan undang-undang yang memberikan perkahwinan bawah umur bukan untuk menggalakkan seseorang itu berkahwin dengan wanita bawah umur. Itu nak kena faham. Apabila Al-Quran mengharuskan poligami untuk lelaki, itu bukan bermakna menggalakkan poligami. Ini nak kena faham. Ini konteks perdebatan. Saya ambil contoh. Mereka mengambil satu pendekatan yang simplistik. Saya ambil contoh. Kadar penceraian yang tinggi berlaku dalam negara kita hari ini. Apakah nanti kita nak ambil satu pendekatan bahawa oleh kerana kadar perceraian tinggi, maka perkahwinan perlu diharamkan? Tidak begitu. Kita apa yang perlu bukan untuk menyeragamkan sehingga ke 18 tahun. Apa yang perlu ialah mengemaskan mekanisme standard operating procedure bagi perkahwinan kanak-kanak di bawah umur. Dan ini telah dan sedang dilakukan. Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah telah mengeluarkan satu perkeliling SOP Arahan Amalan 1/2018 mengetatkan proses. Sebab kita bukan nak menggalakkan kanak-kanak yang umur begitu muda berkahwin. Kalau dia tanya saya, kalau anak saya kahwin umur 18, umur bawah 18. Saya kata bawah umur 18, kalau ada jodoh, okey. Apa nak takut? Sebab hujah mereka tentang pendidikan hanyalah bersifat andaian. Mereka kata kalau itu, kalau ini akan terencatlah pendidikan. Tetapi tidak ada bukti sokongan. Jadi apa yang perlu kita faham sebenarnya hari ini, konteks perdebatan ini adalah menunjukkan kebijaksanaan hukum Islam. Memberikan jalan keluar untuk menjaga maslahah kanak-kanak. Bukan menggalakkan. Jadi kalau itu jalan keluarnya, apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan, semua kerajaan negeri yang regulisasi enactment keluarga Islam ialah mengetatkan SOP permohonan. Sila. Sedarkah saudara Wan bahawa dalam pandangan Al-Azhar tentang perkara ini, antaranya adalah mewujudkan umur minima ini adalah untuk mewujudkan apa yang dipanggil keadilan dan juga demi menjaga kemaslahatan kanak-kanak itu dan juga umat. Sedarkah saudara Wan bahawa di negara Egypt sekarang ini, bukan hanya negara barat, umur had minima perkahwinan adalah 18 tahun. Sama juga di Algeria dan juga beberapa negara Islam yang lain. Kita membentuk masyarakat kita, anak-anak muda kita, budaya kita berdasar acuan kita. Kenapa kita nak mengambil contoh negara lain? Ya, acuan kita ini telah disahkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Bukan perkara baru. Dikanunkan dalam enactment keluarga Islam setiap negeri. Akta Undang-Undang Wilayah Persekutuan. Tidak ada masalah pun. Memang akan berlaku satu dua masalah terpencil. Kita tidak nafikan. Tetapi kerajaan tidak boleh berfungsi setiap kali adanya masalah terpencil, pindah undang-undang. Itu bukan caranya. Ada masalah di Gua Musang, di Kedah, pindah undang-undang. Itu bukan caranya. Sebab itulah kerajaan Kelantan dalam sidang meja bulat pada 26 November mengekalkan posisi ini dan memutuskan tiada keperluan untuk menaikkan umur minimum kepada 18 tahun. Sebab di sana tidak ada satu research atau kajian yang spesifik
beza antara 16 dan 18 yang memerlukan undang-undang ini diseragamkan. Sekian, mohon membangkang. Baik, terima kasih kepada panel pendebat kita atas hujah masing-masing. Saya berpendapat kedua-dua pihak memberikan poin-poin yang kukuh sekali. Sebelum kita berehat, mungkin saya boleh rangkumkan sedikit apa yang dihujahkan oleh kedua-dua pihak. Bagi pihak pencadang, mereka mahu had umur berkahwin diseragamkan kepada 18 tahun kerana ialah satu keperluan untuk mengelak eksploitasi kepada kanak-kanak dan ia dilihat sebagai satu pencabulan hak kepada kanak-kanak jika mereka kahwin awal. Dan bagi pihak pembangkang pula, poin saudara Wan Rahimi, undang-undang Islam di setiap negeri sudah mempunyai peruntukan yang mencukupi untuk menilai dan apa yang perlu dibuat sekarang ialah menambah baik SOP dan proses tersebut. Itu hujah masing-masing. Masing-masing ada pendirian, saya juga ada pendirian, saya rasa anda juga ada pendirian. Yang penting di mana titik pertemuannya. Dan kami mahukan anda, soalan-soalan anda kepada panel kita dalam sesi soal jawab yang akan berlangsung selepas ini. Dan kepada mereka yang juga sedang menyaksikan debat ini di Facebook, anda boleh hantarkan pandangan dan cadangan anda kepada laman Twitter, Facebook, UIA ataupun di Astro Awani. Baik, kita berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Ada dua mikrofon di tepi pentas di sebelah sini, kanan dan kiri. Dan bagi mereka yang menyokong pihak pencadang dan ingin mengajukan soalan kepada pihak pembangkang, anda boleh berada di posisi mikrofon di sebelah kanan anda. Okey? Begitu juga sebaliknya, bagi pencadang, bagi mereka yang menyokong pembangkang pula dan ingin ajukan soalan kepada pihak pencadang, anda boleh berada di posisi mikrofon di sebelah kiri anda. Okey. Okey, untuk saya menjadi adil, saya akan terima soalan bergilir-gilir ya. Dan kita akan bermula dengan soalan bagi pihak pembangkang. Sesi ini akan berlangsung selama 30 minit dan kepada penonton yang ingin mengajukan soalan, perlu dimaklumkan bahawa soalan tersebut haruslah berkaitan dengan topik perdebatan. Jika tidak, kami tidak akan layan soalan tersebut. Dan cuba ringkaskan soalan, bagi nama dari mana, institusi apa dan terus kepada soalan tersebut. Dan para pendebat diberi masa 1 ke 2 minit untuk bagi respon dan segala peraturan yang dikenakan ke atas pendebat juga akan terpakai kepada penonton. Okey. Baik, adakah kita sudah bersedia untuk mulakan sesi soal jawab? Kita akan pembangkang dulu. Ya. Bertemu kembali dalam Debat Awani edisi Reaction Youth Engage. Seperti dijanjikan sebelum rehat tadi, kita kini berada dalam segmen soal jawab di mana kami akan beri peluang kepada para penonton di Dewan ini untuk bertanyakan soalan kepada panel debat kita. Dan untuk makluman penonton juga, talian untuk mengundi sama ada anda setuju atau tidak bahawa umur minimum untuk berkahwin di Malaysia perlu diseragamkan kepada 18 tahun kini sudah dibuka di laman Twitter. Tweet handle-nya adalah Reaction Youth One dan ia akan dibuka selama 30 minit sepanjang sesi soal jawab berlangsung. Okey. Baik, mari kita terus ke Q&A. Dan saya akan terima soalan kepada pihak pembangkang dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila. Saya pelajar undang-undang daripada UIA. Soalan saya kepada Tuan Wan Rahimi. Memandangkan ramai kanak-kanak kahwin dalam keadaan miskin dan bergantung terhadap suami yang sering menjadi penyebab utama keganasan domestik, mengapa masih dipertahankan menghantar kanak-kanak ini kepada perangkap maut mereka sendiri? Bukankah komitmen kerajaan seutamanya sepatutnya menjadi untuk membantu memperkasakan kehidupan gadis-gadis ini? Terima kasih.
Terima kasih saudari yang bertanya. Soalan menarik. Yang dikatakan dan diandaikan perkahwinan bawah umur menyebabkan keganasan domestik. Pertama ialah soalan itu tidak dibuktikan dengan apa-apa. Kedua, kita ada peruntukan undang-undang yang sudah mencukupi untuk menangani keganasan rumah tangga. Bahkan suami isteri boleh didakwa, bapa melakukan kesalahan terhadap anak juga boleh didakwa. Dan di sana di Malaysia sudah digubal satu lagi akta pada tahun 2017. Child Offences Act 2017 untuk mengawal kanak-kanak dari dieksploitasi, dari disalahgunakan, dari dijadikan ataupun dijadikan objek ataupun untuk tujuan pasaran seks. Maknanya tiada undang-undang, tiada keperluan untuk diseragamkan enactment keluarga Islam sebab ia sudah ada mekanisme kawalan dari sudut perundangan yang memadai. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya kita akan mengambil soalan untuk pihak pencadang. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Faizal dari UiTM. Saya ada soalan untuk pihak kerajaan. Sepanjang 30 minit saya faham tentang keperluan. Jadi sekarang saya nak tanya tentang capacity. Kita tahu perkahwinan tertakluk di bawah kerajaan negeri, bukan persekutuan. Jadi untuk kita seragamkan umur perkahwinan dalam kerajaan negeri ini, apakah langkah yang praktikal? Sebab seperti kita sedia faham, negeri Kelantan ada pendirian sendiri. Negeri lain ada pendirian sendiri. Malah saya berikan satu contoh. Untuk kita samakan, mahar emas di setiap negeri juga berbeza. Di Kelantan, mahar emasnya mungkin lebih sedikit daripada Terengganu kerana keperluan dan keadaan semasa bagi rakyat negeri tersebut. Jadi, macam mana practicality ini dapat dilaksanakan untuk kita seragamkan kepada umur 18 tahun? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada soalan juga dekat Dr. Afif. Kalau kita nak seragam ni, kita akan mengenepikan kepercayaan dan juga kemahuan sesetengah kelompok kaum yang percaya perkahwinan ini bukanlah jalan keluar atau perkahwinan ini bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi satu adat turun-temurun yang menjadi kebiasaan dalam sesuatu kaum untuk kahwin awal kerana itu lebih menjamin. Ada kata orang, kahwin awal mereka akan lebih bertanggungjawab, akan lebih berusaha. Jadi itu yang membina kehidupan lebih baik bagi kepercayaan mereka. Bagaimana anda nak jawab dua perkara ini? Terima kasih. Terima kasih. Pertamanya, kita perlu ada temu-tembung di antara semua negeri-negeri dan juga pihak kerajaan persekutuan dalam menggubal dasar ini. Dan saya percaya itu yang sedang dibuat oleh kerajaan, terutamanya di bawah Kementerian Wanita melalui Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan juga semua negeri-negeri. Kerana isu ini memang betul, isu perkahwinan adalah termaktub pada undang-undang di peringkat negeri masing-masing. Tetapi kalau kita merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, perkara 76/1A, membenarkan Parlimen untuk menggubal undang-undang yang tersenarai dalam senarai negeri termasuk isu perkahwinan. Jadi ini ada antara clause atau klausa yang kita boleh pakai untuk menyeragamkan umur had perkahwinan di setiap peringkat. Saya setuju dengan apa yang saudara sebut. Sebenarnya ini lebih kepada isu cultural, isu budaya. Budaya dan ini boleh diubah. Sekarang ini kita dalam suasana bangsa Malaysia baru, bahawa kita nak setiap anak-anak, tak kira lelaki atau wanita, mempunyai hak dan peluang untuk mencapai tahap pendidikan yang selayaknya supaya mereka ini menjadi warga yang merdeka, mampu berdikari dan bebas. Mereka ada hak untuk membuat keputusan dan pilihan mereka sendiri. Kalau kita bergerak ke arah itu, maka tidak timbul lagi isu masalah kenapa kita nak seragamkan umur 18 tahun. Baik, terima kasih Dr. Afif. Mungkin saya boleh nak tambah satu soalan kepada soalan saudara tadi. Isu perkahwinan bawah umur bukan isu masyarakat Islam saja. Ia juga amat prevalent di antara masyarakat bukan Islam, terutamanya melibatkan kaum-kaum pribumi, kaum Sabah di Sabah Sarawak, di mana mereka mengamalkan hukum adat yang membenarkan perkahwinan bawah umur. Jadi sebenarnya adakah kita terlalu idealistik untuk mahu cuba menyeragamkan had umur minimum kepada 18 tahun, mengambil kira undang-undang seperti kata budaya yang sedia ada? Saya tidak nampaknya sebagai satu idealistik. Peradaban manusia ini berubah.
kita bergerak ke hadapan dan berubah. Dan kalau kita boleh tetapkan had umur merokok atau minum arak 18 tahun, kenapa dalam bab perkahwinan kita tak boleh tak tetapkan? Benda itu dua perkara yang berbeza, tetapi kenapa kita tak bagi orang merokok umur 18? Sebab kita anggap kanak-kanak ni belum matang. It's not a norm to see, bukan satu perkara yang normal untuk lihat budak umur 14 tahun merokok depan dewan ini. Kenapa kita menganggap perkahwinan kanak-kanak ini sekarang sebagai satu perkara yang normal? Kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak lagi sesuai dalam suasana kita sekarang. Yang lebih penting, mereka ini, kanak-kanak ini, benar-benar kita jadikan mereka sebagai pelajar, sebagai kanak-kanak, sebagai warga yang ingin menimba ilmu dan mencari peluang, bukan hanya sebagai pengantin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Afif. Okey. Baik, seterusnya kita akan mengambil soalan untuk pihak pembangkang pula. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati barisan panelis, nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Khairin, pelajar asasi pengajian ilmu wahyu. Jadi saya ada soalan kepada Tuan Wan Rohimi. Macam mana yang Tuan katakan sebentar tadi bahawa Islam membenarkan perkahwinan bawah umur untuk menjaga maslahat-maslahat tertentu, seperti contoh untuk meneruskan kehidupan. Bagaimana dengan pendapat Tuan Wan Rohimi tentang fakta-fakta ataupun fakta-fakta tentang risiko-risiko yang lebih besar terhadap kesihatan pasangan ataupun suami isteri lah terutamanya berkahwin bawah umur. Jadi bukankah ada di sana kaedah Islam yang mana kita boleh mengorbankan masalah yang kecil untuk menjaga masalah yang lebih besar? Itu saja. Terima kasih. Tidak dinafikan di sana ada kajian tentang perubatan. Macam-macam disebut. Tetapi hukumnya, dari segi hukum, dari segi penerimaan masyarakat, dari segi apa yang telah dipersepakati oleh jumhur ulama, perkahwinan bawah umur boleh diteruskan dengan syarat ia menjaga maslahah kanak-kanak yang terlibat. Ia berlaku sejak dari dulu-dulu dan lama, dan kajian ini tidak dibuktikan. Ia tetap sebagai kajian. Tidak ada lagi satu kes yang empirical yang secara langsung menunjukkan kalau mengandung bawah 18 bersalin mati. Betul, saya tidak menolak kajian medical. Tetapi dari segi amalan ini berlaku sekian lama dan tidak ada satu, mungkin ada kes terpencil, tetapi tidak ada satu kes yang laporan yang serius menunjukkan bahawa kajian itu benar-benar telah menyebabkan wanita mengalami kesengsaraan dari segi perubatan. Terima kasih. Terusnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Saya daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Soalan saya kepada pihak kerajaan. Dalam keadaan kita ingin menyeragamkan, ini akan tertakluk kepada semua orang, iaitu semua masyarakat di Malaysia. Setuju tak kalau saya katakan bahawasanya kita pun telah menidakkan hak ataupun kebebasan kepada golongan-golongan tertentu untuk menjalankan perkahwinan? Kerana pada akhirnya anda tidak boleh meletakkan pemikiran anda sama seperti mereka di luar bandar. Bagaimana pada hari ini mungkin saya tidak pernah bersetuju. Anda tidak boleh memaksa saya untuk menerima usul perdebatan. Dalam keadaan kita seragam, bukankah ini satu mekanisme kerajaan memaksa kanak-kanak ini untuk mengikut apa sahaja yang kerajaan mahu, dan pada akhirnya kita tidak memberikan kebebasan dan menidakkan hak asasi manusia, iaitu kebebasan. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Kalau kita nak ikutkan kenapa kita seragamkan, itu sebenarnya pada fahaman anda ia menarik hak seseorang. Saya boleh katakan kalau begitu kita benarkanlah merokok dibenarkan sejak awal usia, minum arak dibenarkan sejak awal usia, sebab itu adalah hak kepada setiap orang. Tetapi menyedari hakikat bahawa sekiranya kita melakukan perkara tersebut, ia akan lebih mendatangkan keburukan. Sebab itu kita perlu untuk mendatangkan satu solusi, iaitu menyeragamkan umur minimum berkahwin kepada 18 tahun.
Dan kedua, mengenai kita tidak boleh menganggap bahawa pemikiran kita sama dengan pemikiran masyarakat di luar bandar. Suka untuk saya katakan bahawa budaya yang diamalkan di luar bandar ini boleh untuk kita bentuk menerusi undang-undang. Dan sampai bila kita nak memberi satu message kepada masyarakat bahawa kita boleh untuk membenarkan perkahwinan bawah umur hanya kerana ia diteruskan oleh nenek moyang kita. Sebab dahulu nenek moyang kita kalau tak belajar pun boleh untuk meneruskan kelangsungan kehidupan. Tetapi bayangkan sekarang ini yang dah masuk universiti ini pun belum tentu bila kita keluar boleh mendapat pekerjaan. Apatah lagi kalau kita benarkan perkahwinan bawah umur, kita nafikan hak pendidikan mereka, lebih mendatangkan banyak masalah daripada kebaikan. Dan akhirnya tanpa pendidikan mereka tak boleh survive dekat dunia luar nanti. Lebih menyedihkan, bayangkan kalau perempuan yang berkahwin itu diceraikan di bawah umur tanpa pendidikan. Macam mana perempuan tersebut ingin keluar daripada kepompong kemiskinan? Sebab itu saya percaya untuk benda yang mendatangkan kebaikan, kita perlu untuk menyeragamkan umur minimum kepada 18 tahun. Harap itu menjawab soalan. Terima kasih. Baik, seterusnya soalan kepada pihak pembangkang. Assalamualaikum. Soalan saya seperti begini. Baru-baru ini pihak Kelantan telah mengadakan meja rundingan bulat dan memperbincangkan tentang berkahwin pada umur 18 tahun dan sebagainya. Dan seperti mana hujah sebentar tadi, tiada data atau kajian empirikal yang menunjukkan ada komplikasi kesihatan sekiranya berkahwin kurang daripada usia 18 tahun. Persoalan yang selanjutnya, apakah data-data ataupun kajian-kajian yang pihak kerajaan Kelantan mempergunakan dan di manakah mereka mendapat sumber-sumber sebelum mencapai keputusan dan sebagainya? Rakyat ataupun saya rasa rakyat Malaysia perlu tahu di mana kajian-kajian ini. Adakah perundingan ini dilakukan mengikut acuan seperti 60 tahun lepas ataupun mengikut kajian-kajian terkini. Seperti mana kita tahu, kebanyakan kanak-kanak yang berkahwin di bawah usia 18 tahun kemudiannya bercerai ataupun menghadapi masalah dan sebagainya. Di manakah kajian-kajian menunjukkan perkahwinan adalah penyelesaian terbaik untuk mereka? Terima kasih. Saya rasa saudara meletakkan beban yang salah. Saudara yang perlu membuktikan bahawa adalah tidak sesuai untuk mengekalkan status quo. Apa yang berlaku dalam sidang meja bulat di negeri Kelantan, sebanyak tak silap saya 5 paper yang telah dibentangkan oleh pakar yang pelbagai kepakaran, mereka apa yang dibuat oleh Kelantan menyatakan bahawa pengecualian ataupun di sana leeway ataupun jalan keluar untuk memelihara masalah kanak-kanak perlu dikekalkan. Disebabkan ialah mahkamah perlu diberikan peranan yang lebih baik, fungsi yang lebih besar untuk menilai dan assess. Sebab itu dalam sidang meja bulat di Kelantan, sidang meja bulat ini menerima pakai SOP yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Itu salah satu daripada solusi yang dikemukakan. Kemudiannya ialah tidak ada suatu bukti yang menunjukkan apa sebenarnya yang menyokong ataupun apa sebenarnya yang kita nak kata pindaan ini perlu. Apa sebenarnya? Apakah hanya setakat SIDO ataupun CRC gariskan 18 tahun baru boleh kahwin, maka kita kena ikut? Tidak. Kita ada di sana pertimbangan hukum syarak. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya silakan kepada pihak pencadang. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ainus Sufina. Saya daripada Kuliah Undang-Undang UIEM. Jadi soalan saya kepada pihak kerajaan adalah saya tertarik dengan konsistensi pihak kerajaan dalam memberitahu kepada sidang dewan bahawa
perkahwinan bawah umur bukan satu bentuk solusi. Ia tidak menyelesaikan masalah sosial. Yang menyelesaikan masalah sosial adalah pendidikan. Jadi soalan saya adalah apabila kita melihat kepada akses kepada pendidikan itu sendiri, kadang-kadang dia mempunyai satu bentuk masalah, contohnya daripada segi keuangan. Jadi soalan saya, dari sudut pihak kerajaan sendiri, apa sebenarnya usaha-usaha yang telah dilakukan untuk kita selamatkan anak-anak terbiar ini, untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka dan juga untuk membanteras kemiskinan? Itu soalan saya. Terima kasih. Soalan saudari tadi secara tersiratnya bersetuju untuk diseragamkan ke umur 18. Bila kita cakap soal kemiskinan, bila sebut banyak argumen atau perdebatan yang diberikan mempertahankan kenapa dibenarkan perkahwinan bawah umur adalah sebagai satu penyelesaian kepada masalah sosial dan juga kemiskinan. Tadi saudara Wan Rohimi ada petik satu hadis tentang kalau muda mampu boleh berkahwin. Tapi kalau tak mampu, dia suruh puasa, dia tak suruh kahwin awal. Dalam hadis itu sebut, kalau kita tak mampu tahan nafsu kita, kena puasa. Rasulullah tak pernah sebut suruh berkahwin awal. Itu pertama. Keduanya, bila kita bercakap soal, tadi saya sebut soal kemiskinan. Soal kemiskinan ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk membantu masyarakat keluar daripada belenggu kemiskinan ini. Bagaimana kita nak mengeluarkan manusia daripada kemiskinan? Hanya melalui pendidikan. Pendidikan, kemudian daripada pendidikan itu barulah kita dapat keluarkan mereka dengan bantuan-bantuan dari segi keuangan, bantuan dari segi modal perniagaan, bantuan dari segi peluang-peluang pendidikan yang lebih ke hadapan. Jadi sebab itu pada saya yang perlu didebatkan di sini adalah bagaimana kita nak mengeluarkan mereka ini daripada kemiskinan berbanding kita debatkan soal had umur ini. Kerana kalau kita seragamkan had umur ini, sebenarnya hakim-hakim Mahkamah Syariah dan juga ketua menteri dan menteri besar akan kurang satu tugas, iaitu beri kelulusan untuk kahwin bawah umur. Dah tak ada tugas lah, semua seragam, 18 tahun boleh kahwin. Tak payah mohon lah. Jumpa Tok Kadi, ada pasangan, kahwin. Kerana umur 18 dianggap sebagai the age of majority. Umur majority, umur matang, umur yang boleh membenarkan seseorang individu atau warga dalam Malaysia ini dan juga manusia untuk membuat keputusan. Dan masa sama saya nak update lah, Malaysia 2 sekarang, Thailand 2. Okey, kita hanya ada lagi lebih kurang 10 minit untuk sesi soal jawab. Kita boleh percepatkan lagi kerana ramai yang mahu tanyakan soalan. Silakan kepada pihak pembangkang soalannya. Assalamualaikum, nama saya Najiha Abu Bakar. Saya pelajar undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa. Soalan ini saya ingin tuju kepada saudara Naufal sebab asyik Dr. Wan Rohimi saja kan. Soalan saya adalah, pihak pembangkang menghujah bahawa kita tak perlu seragamkan umur kerana perkahwinan adalah satu keperluan hidup. Asyik ulang keperluan. Boleh terangkan sedikit apa perlunya kahwin itu pada usia yang amat muda? Sebaliknya, kalau tak ada pendidikan, nanti tak boleh dapat pekerjaan yang bagus, hidup senang, boleh escape daripada kemiskinan. Itu satu keperluan. Tetapi kalau tak kahwin sebelum umur 18, kita mati ke? Saya faham. Dalam keadaan yang sama saya juga percaya ada setengah masyarakat yang merasakan bahawa betul kalau kita tak kahwin pada umur 18 kita tak mati, katakan kita akan mati dan sebagainya. Betul. Memang logiknya memang tak nampak begitu. Tapi apa yang kita perlu lihat ialah dalam contoh kes-kes seperti perkahwinan 44 tahun dengan 11 tahun itu, apa yang diminta adalah kita dapat untuk seorang pakcik itu dapat untuk berkahwin dengan anak tersebut supaya pakcik itu dapat untuk memberikan bantuan secara konsisten supaya budak-budak itu sendiri dapat untuk hidup dengan baik dan juga dapat untuk makan dan sebagainya. Dan inilah fokus yang kita perlu untuk letakkan, di mana kita dapat untuk membuka ruang kepada kanak-kanak ini untuk mempunyai apa asas keperluan mereka daripada tidak mempunyai masalah yang lebih teruk. Itu saja. Terima kasih. Seterusnya, silakan. Okay, nama saya Ahmad Naim bin Azam, pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay, so soalan saya kepada pihak perwakilan kerajaan lah. Okay, so usul yang diperdebatkan ialah umur minimum untuk berkahwin di Malaysia perlu diseragamkan kepada 18 tahun. Namun status quo seperti kita tahu sekarang ni adalah pada umur 16 tahun. Namun apabila pihak perwakilan kerajaan pada hari ini membentangkan usul dan mendatangkan kes tentang budak perempuan
yang berkahwin pada usia 11 tahun, which is usia muda. Permasalahan di sini adalah bukan perlu keseragaman, namun permasalahan di sini adalah perlunya untuk menghazaf ataupun membuang permohonan untuk kahwin tersebut, bukannya perlu seragamkan umur minimum. So bolehkah kalau saya nak tahu, adakah anda ingin keseragaman di sini adalah untuk membuang permohonan tersebut ataupun hanyalah semata-mata seragam namun wujudnya lagi permohonan-permohonan tersebut? Terima kasih atas soalan sebentar tadi. Untuk aspek penyeragaman yang kami bersetuju ialah dengan meletakkan umur 18 sebagai had minimum untuk berkahwin. Maksudnya tidak akan ada sebarang permohonan yang akan dilakukan sekiranya seseorang individu untuk berkahwin apabila telah mencapai umur 18 dan kita tidak akan membenarkan perkahwinan di bawah 18 tahun. Maksudnya semua rakyat Malaysia yang ingin berkahwin perlu mencapai 18 tahun dan tidak ada permohonan yang perlu untuk mereka lakukan. Harap tersebut menjawab soalan. Terima kasih. Mungkin saya boleh tambah sedikit. Untuk terutamanya masyarakat bukan Islam, yang akan menentukan itu adalah Menteri Besar dan juga Ketua Menteri. Menteri Besar dan Ketua Menteri tak pernah jumpa pun budak-budak ni. How can you allow atau membenarkan kerajaan sehingga ke tahap itu untuk diberikan kuasa untuk menentukan kehidupan yang akhirnya apa berlaku kepada anak-anak itu, saya yakin Menteri Besar dan Ketua Menteri tak akan ambil apa tanggungjawab pun selepas itu. Jadi sebab itu lebih baik seragam 18, umur yang matang untuk buat keputusan sendiri. Kerana maksud di sini, apa saja keputusan yang kita buat, kita bertanggungjawab terhadap keputusan kita sendiri. Bukan orang lain yang tentukan keputusan itu untuk kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi. Saya pelajar undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa. So, soalan saya ditujukan kepada Tuan Rahimi. Isu yang saya ingin bangkitkan mengenai isu mekanisme pengawalan keganasan rumah tangga yang disebut. Untuk mekanisme ini untuk berjaya, bergantung kepada keupayaan seseorang mangsa untuk melaporkan bahawa mangsa itu telah didera. Isu saya pertama, kalau mereka bawah umur dan tidak berpendidikan dan tambah lagi mereka miskin, apakah kebolehan mereka untuk melapor? Nombor dua, kalau diorang nak pergi melapor, diorang tak erti bawa kereta. Nombor tiga, kalau nak pergi melapor memerlukan izin suami untuk melaporkan. Kenapa suami itu akan membenarkan seorang kanak-kanak bawah 11 tahun untuk pergi melapor kepada pihak polis yang dia telah menjadi mangsa keganasan rumah tangga? Dan akhir sekali, jika dia ingin pergi kepada ibu bapa dan memberitahu ibu bapa bahawa dia telah dimangsakan, lebih-lebih lagi tujuan kenapa anak itu telah dikahwinkan adalah kerana mereka miskin seperti mana yang telah dikatakan, bagaimana ibu bapa itu akan membenarkan mereka untuk melaporkan bahawa suami yang telah dikahwinkan atas dasar mereka bergantung kepada keupayaan kewangan suami itu, bagaimana dia akan dapat melaporkan? Terima kasih. Terima kasih. Satu kebimbangan yang valid. Tetapi itu akan berlaku selepas berkahwin, post marriage. Apa yang sepatutnya dibuat dan terkandung dalam SOP yang telah diperkenal oleh JKSM pada September ialah sebelum nikah bawah umur, ada syarat yang ketat. Ada interview kedua ibu bapa pemohon perempuan, kedua ibu bapa lelaki. Ada temuduga terhadap kanak-kanak, keperluan mendapatkan laporan kesihatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, laporan GKM dan laporan daripada Balai Polis jika perlu. Dalam semua interview ini, mahkamah akan menilai dari segi pendapatan, dari segi laporan akhlak, dari segi kesediaan keluarga kedua-dua belah pihak untuk membantu sekiranya pasangan ini bermasalah. Semua ini akan direkodkan melalui SOP. Jadi SOP yang diperketatkan ini address ataupun boleh menjadi panduan untuk mengurangkan kebimbangan dalam bab itu. Sekali lagi saya nak katakan bahawa kahwin kanak-kanak ni bukan galakan. Dia bukan paksaan, it's a choice. Mesti persetujuan wali mujbir, kedua pasangan ibu bapa. Bukan saja pohon boleh dapat, no.
Seolah-olah dalam dewan ini kita melihat bahawa semua orang kalau ada anak kena kahwin, kanak-kanak kahwinkan. Ia pilihan. Pilihan itu bergantung kepada maslahah. Dan saya tidak fikir kalau kita berada dalam suasana yang tidak ada masalah, kita akan mengahwinkan anak-anak bawah umur. Tapi apa yang berlaku bagi orang yang memiliki maslahah? Maka mesti ada jalan keluar, leeway dalam konteks hukum syara. Dan inilah yang diperuntukkan oleh enactment keluarga Islam dan juga perkahwinan adat bagi orang masyarakat, orang asli dan juga kaum di Sabah dan Sarawak. Jadi saya rasa itu sudah lebih daripada memadai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan malangnya sesi soal jawab kini sudah pun tamat kerana kita kini perlu ke segmen seterusnya iaitu segmen penggulungan, dan untuk itu saya ingin menjemput pihak pembangkang dahulu, Saudara Wan Rohimi, untuk memberikan hujah penggulungan. Masa yang diberikan 4 minit. Terima kasih. YB Dr. Afif 2 kali dia sebut perkahwinan tidak akan menyelesaikan atau tidak akan mengeluarkan daripada kepompong kemiskinan. Satu-satunya cara ialah melalui pendidikan. Saudara dan saudari, saya menyebut daripada surah An-Nur ayat 32. Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim." Maksudnya, dan kawinkanlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu. Dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan, jika mereka miskin. Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya kerana Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Para hadirin semua, jangan kita yakin sangat hanya pendidikan boleh membebaskan kita daripada kepompong kemiskinan. Kita hari ini tidak adil kepada masyarakat yang lain. Putri-putri saudara dan saudari yang berada di sini ialah pelajar-pelajar yang mempunyai pendidikan yang sempurna, berada di Menara Gading, tak ada isu nak kahwin di bawah umur. Yang kita perlu fikir ialah di pedalaman di Gua Musang, di Sabah dan Sarawak. Mereka tidak ada akses pun untuk belajar ataupun tahap pendidikan yang sangat rendah. Kerajaan tidak bantu. Kerajaan baru dan yang lama pun tidak membantu dengan bersungguh-sungguh. So, apa mekanisme yang mereka ada? Jangan kita ukur diri kita di Menara Gading dengan rakyat terbanyak yang pada umur 15 tahun, 16 tahun habis PTE, zaman dari dulu SPR. Tak boleh dah nak sambung belajar. Mereka kerja di pasaraya, lelaki dan perempuan. Umur 16 orang, umur 17 orang. Mereka bercinta. Mereka nak menghalalkan cinta dan kasih sayang mereka. Kenapa undang-undang perlu sekat? Cuba tanya soalan ini sebelum anda mengundi Twitter post untuk meluluskan usul yang tidak munasabah ini. Sebab itu saya katakan, kami barisan pembangkang berada di sini minta para hadirin saudara dan saudari supaya bezakan di antara jalan keluar dan galakkan. Enactment keluarga Islam, hukum syarak tidak pernah menggalakkan kanak-kanak bawah umur berkahwin. Itu kena jelas. Yang disediakan adalah jalan keluar. Kalau anak kita di bawah umur ada masalah yang memerlukan perkahwinan dilangsungkan. Sama sahaja. Kalau kita tingkatkan umur daripada 16 ke 18, jalan keluar ini masih tetap dikekalkan oleh enactment negeri. Sebab prinsip asas inherent jurisdiction, kuasa semula jadi mahkamah syariah, ialah mana-mana peruntukan yang bercanggah dengan syarak, maka hukum syarak akan terpakai. Maknanya pindah atau mengekalkan kepada umur mengekalkan umur 16, memindah kepada 18 tidak akan memberikan banyak bezanya. Tetapi yang akan memberikan perbezaan yang jelas ialah SOP kepada permohonan yang boleh dibuat di mahkamah syariah bagi perkahwinan bawah umur. Dan ini yang dilakukan oleh JKSM. Ini yang kurangnya bagi perkahwinan adat di Sabah dan Sarawak. Permohonan dibuat kepada Ketua Menteri.
Tetapi Ketua Menteri macam Dr. Hafiz sebut tak pernah jumpa kanak-kanak. Jadi saya nak cadangkan SOP untuk perkahwinan, bagi perkahwinan adat anak-anak negeri, orang asli hendaklah diserahkan kepada Mahkamah Sivil. Boleh adopt SOP Mahkamah Syariah, letak di Mahkamah Sivil, Mahkamah Magistrate atau Mahkamah Tinggi. Soal siasat pemohon, tanya dulu keluarga dia, ayah, ibu dia, guardian ad litem. Barulah mahkamah boleh menilai perlu atau tidak perlu. Bukan semestinya pohon dapat, besok kahwin umur 9 tahun, lusa kahwin umur 9. No, itu bukan kesnya. Kesnya ialah kita mengetatkan SOP dengan memugarkan kuasa mahkamah, membuat penilaian berasaskan hukum syarak bagi menjaga keselamatan, kemaslahatan kanak-kanak bawah umur. Saya mohon membangkang. Terima kasih Saudara Wan Rohimi. Seterusnya, Dr. Afif, the floor is yours. Daripada pihak kerajaan, saya nak bawa semua ahli dewan lihat kepada muzakarah yang dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada 2014. Dalam muzakarah ini disebut bahawa perkahwinan kanak-kanak ini bukanlah satu yang perlu digalakkan. Dan antara perkara yang ditegaskan adalah ianya hanya untuk memenuhi soal kemaslahatan kanak-kanak tersebut. Dari tadi kita dengar saudara pembangkang menyebut tentang kemaslahatan. Apa kemaslahatan kanak-kanak ini? Adakah soal kemiskinan? Adakah soal mereka ini tidak mendapat peluang pendidikan? Atau majoriti mereka ini sebenarnya telah terlanjur? Kerana antara dapatan daripada muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan tahun 2014 adalah kebanyakan permohonan ini adalah untuk menutup aib keluarga dan ibu bapa kerana anak-anak mereka telah terlanjur. Ini bukan kemaslahatan. Ini masalah orang lain. Bukan masalah kanak-kanak itu. Menjadi tanggungjawab kita, terutamanya sebagai kerajaan, sebagai warga, untuk membela hak setiap rakyat yang ada, terutamanya anak-anak kecil. Anak-anak yang sepatutnya kita anggap mereka ini dan angkat mereka ini, status mereka ini adalah sebagai kanak-kanak, bukan sebagai pengantin. Kita tidak mahu lihat masyarakat kita membenarkan perkahwinan kanak-kanak atas argumen atau perdebatan bahawa tak apalah, keluarga dia miskin, anak dia ramai, jadi biarlah satu anak dia kahwin, ada suami jaga. Ia tidak menyelesaikan masalah. Sebab itu bila saya sebut tadi di peringkat kerajaan bahawa kita nak seragamkan kepada umur 18. Kerana kita juga sedar bahawa perbincangan ini tidak terhenti kepada soal perkahwinan bawah umur sahaja. Ianya membincangkan soal struktur sosial masyarakat kita. Bagaimana kita menguruskan soal kemiskinan, soal peluang pendidikan, soal bagaimana anak-anak ini diberikan peluang untuk mereka mencapai potensi mereka yang sebenar. Ini yang harus kita debatkan dan harus kita pertahankan. Dan untuk mengurangkan beban-beban atau tugas-tugas seperti ini, memang kewajaran untuk menyeragamkan pada umur 18 tahun ini adalah yang terbaik untuk kita bergerak ke hadapan. Ya, ada yang menyebut soal budaya. Saya ambil contoh negeri Sarawak. Puluhan tahun dulu budayanya pancung kepala orang. Adakah kita benarkan pancung kepala orang hari ini? Tidak. Budaya? Ya, budaya. Tuntutan budaya. Tetapi satu budaya yang tidak boleh diterima lagi. Kenapa hari ini kita masih nak memberi justifikasi kepada budaya membenarkan perkahwinan bawah umur? Ini bukan tuntutan agama. Ini bukan tuntutan syarak. Ini hanya soal budaya. Soal pemahaman kita bagaimana nak menyelesaikan masalah dalam masyarakat pada hari ini. Ini pada saya satu shortcut. Kerja malas. Yang patut kita fikirkan secara bersungguh-sungguh masih soal pendidikan. Sebab itu ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra, baca, ilmu. Ini kuncinya. Dan kuncinya bukan perkahwinan. Sebab itu sebagai seorang bapa, sekali lagi saya nak mengajak semua, fikirkan. Saya punya seorang anak gadis baru nak masuk darjah 1. Saya nak dia capai potensi dia yang terbaik.
belajar sampai universiti, sampai peringkat yang tertinggi untuk menjadi seorang wanita yang berjaya dan independen. Kenapa saya tidak boleh ada impian yang sama untuk setiap kanak-kanak yang ada dalam Malaysia? Terima kasih. Terima kasih Dr. Afif, terima kasih kepada panel pendebat kami. Syabas kerana hujah yang amat kukuh dan bernas sekali. Dan dengan itu berakhirnya debat malam ini dan terima kasih kepada anda semua, terima kasih kepada panel debat dan terima kasih kepada anda semua menonton juga di live stream di rumah mana-mana sahaja. Terima kasih kerana mengikuti siri debat awam IIUM. Saya Cynthia Eng, salam hormat dan jumpa lagi. Gemuruh terhadap perdebatan yang saya kira cukup hebat dan perbincangan